Assalamualaikum semua. Apa khabar? Okey. Cikgu harapkan, cikgu doakan semua dalam keadaan sihat walafiat. Jangan jemu untuk belajar sejarah. Hari ini kelas sejarah bersama dengan Cikgu Linda. Sejarah tingkatan 1. Okey, kita akan masuk. Kita akan pelajari bab 3 iaitu zaman perasa sejarah di subtopik yang terakhir 3.5. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama Cikgu Linda. Kita akan pelajari zaman prasejarah di Malaysia. Kita akan terokai zaman prasejarah di Malaysia. Jangan ke mana-mana, stay tune. Ya, anak-anak. Hari ini kita akan belajar subtopik terakhir iaitu 3.5 zaman prasejarah di Malaysia. Kita akan pergi melancong. Kita akan pergi melawat. Nak melawat ni seronok cikgu nak travelling ke satu Malaysia untuk lihat di manakah lokasi zaman prasejarah di negara kita. Jom sama-sama kita melancong. Dan sambil melancong, kita belajar. Cikgu rasa awak dah tahu kan ni? Manusia telah menetap di negara kita sejak 40,000 tahun yang lalu kerana kita menjumpai tinggalan manusia pada zaman prasejarah. Okay, banyaklah kita jumpa yang selalunya peralatan-peralatan, apa ni yang orang kata apa ni yang lukisan-lukisan yang dilukis di dinding-dinding gua. Okey, inilah banyak penemuan-penemuan yang dijumpai. Okay, kita bermula pada zaman Paleolitik. Okey, sama je di Malaysia kita mula pada zaman Paleolitik. Kemudian zaman Mesolitik, kita juga dikenalikan dia sebagai zaman Hua Bin Hian. Kemudian beralih kepada zaman Neolitik, di mana pada zaman Neolitik ni manusia sudah boleh buat aktiviti bercucuk tanam, tinggal menetap di lembah-lembah sungai kan. Kemudian beralih kepada zaman logam. Inilah 4 zaman prasejarah yang terdapat di negara kita Malaysia. Okey, dia kata kewujudan zaman prasejarah dapat dilihat melalui pelbagai bukti. Dengan ada bukti itulah kita kata tadi manusia ini telah menetap di negara kita sejak 40,000 tahun yang lalu, di mana kita jumpa tembikar, kita jumpa manik-manik, batu-batu manik. Kita jumpa peralatan batu dan logam. Ni kan batu, ada yang buat pada logam, sumpit, parang, kapak, lukisan-lukisan dan juga ukiran-ukiran batu. Inilah bukti-bukti yang dijumpai di negara kita. Apa yang kita nak lihat, kita nak kaji, kita nak melancong, nak tengok apa kan? Kita nak melancong, kita nak tengok lokasi zaman prasejarah ini terdapat di negeri mana? Di tahun bila? Kan cikgu kata sambil melancong, sambil belajar. Yang kedua, kita nak tengok teknologi yang digunakan oleh masyarakat. Kita nak tengok seni tembikar dan manik. Kita nak lihat tembikar dan manik yang dijadikan hasil seni kan pada waktu itu. Kemudian kita ada lukisan gua dan ukiran batu. Kita ada ekonomi masyarakat pada zaman prasejarah di Malaysia. Dan kita akan lihat kepercayaan masyarakat zaman prasejarah di Malaysia. So kita akan pergi lihat dulu lokasi. Jom ikut cikgu. Anak-anak tahu tak di mana lokasi zaman prasejarah yang terletak di negara kita?
Cuba ingat balik sewaktu masa awak belajar sejarah di sekolah rendah. Kan? Cuba namakan lokasi-lokasi yang terdapat di Malaysia. Okey, kita ada ni lah lokasi-lokasi zaman prasejarah yang terdapat di negara kita. Okey, satu Malaysia ada. Okey, daripada Kedah, Perak, Kelantan, Pahang, Selangor. Kita ada Sarawak, kita ada Sabah, kan? Di sinilah kita akan lihat satu persatu. Okey, pada zaman Paleolitik 40,000 tahun sebelum Masihi, kita dapat lihat ia wujud kebanyakan zaman Paleolitik masyarakat lebih banyak di Sabah, Tingkayu, Gua Nia, Sarawak, Kota Tampan, Perak dan di Lembah Mansuli di Sabah. Okey. Mesolitik Hua Bin Hian, 12,000 sebelum Masihi hingga 2,800 sebelum Masihi. Okay, banyak masyarakat menetap ataupun berada di Jenderah Hilir Selangor, Gua Madai Sabah, Gua Cha Ulu Kelantan, Bukit Tegun Lembu di Perlis. Kemudian Neolitik pada 2,800 sebelum Masihi hingga 500 sebelum Masihi, ianya terdapat di Gua Kecil Pahang, Sungai Tembeling Pahang, Lubang Angin Sarawak, Gua Tapadong Sabah dan Jenderam Hilir juga di Selangor. So di Selangor ni ada dua masyarakat lah kan, dua zaman. Zaman Mesolitik dan zaman Neolitik. Dan pada zaman logam iaitu 500 sebelum Masihi hingga 500 Masihi, ia banyak terdapat di Sungai Lembing. Masyarakat banyak duduk di Sungai Lembing, Pahang dan juga di Lembah Berenam Selangor sebab banyak biji timah situ kan. Yang kedua, kita akan lihat teknologi. Okay, kenapa kita kata zaman prasejarah ini pernah wujud di negara kita? Okay. Sebab dia kata terdapat pelbagai jenis peralatan yang menunjukkan manusia menghasilkan peralatan batu dan logam. Kita jumpa peralatan-peralatan ini di negara kita. So kita dapat lihat bahawa teknologi mereka dah ada kat sini, dah pandai nak buat peralatan batu dan logam. Di mana mereka mencipta peralatan ini, mereka menggunakan peralatan ini dalam kehidupan harian. Okay, untuk memotong, menetak atau memecahkan tulang. Okay, di mana kita dapat lihat adanya bengkel-bengkel membuat peralatan batu. Di Kota Tampan, Perak dan Tingkayu, Sabah. Okey, ada bengkel buat peralatan. Kemudian peralatan batu pada zaman Neolitik di Hulu Perak menunjukkan manusia sudah mampu mengilap alatan. Maksudnya pada zaman Paleolitik dengan Mesolitik, peralatan batunya dalam bentuk kasar. Kita kata kasar tu maksudnya dia ambil batu yang dia jumpa terus dia ikat. Kemudian dia gunalah peralatan itu tanpa dia heran cantik ke tak cantik ke. Okay. Tapi kan pada zaman Neolitik manusia sudah pandai, orang kata dah berubah. Manusia sudah ada tahu buat tahu pelbagai perkara. Mereka sudah tahu cara untuk mengilap peralatan itu supaya menjadi lebih licin. Macam kita jumpa batu kat tepi sungai kan. Okay, awak pernah pegang tak batu yang licin? Macam itulah pada zaman Neolitik. Batu dia lagi licin, lagi cantik macam batu marble tu kan. Okay, kemudian banyak peralatan logam dijumpai di Kelang Selangor, di mana wujudkan itu adalah bukti wujudnya masyarakat di Kelang pada waktu zaman logam. Mereka banyak menghasilkan barang-barang yang diperbuat daripada logam. Macam tadilah, cangkul ke, keris ke, pedang ke, lembing ke. Okey, sebab situ banyak biji timah. Inilah contoh-contoh teknologi ataupun kita kata pada teknologi inilah mereka menghasilkan peralatan-peralatan yang diperbuat pada batu. Nampak batu dia bentuk kasar sikit. Dia memang tak ada, orang kata apa,
Yang itulah dia guna. Tak ada dia nak betulkan bagi cantik ke apa ke kan. Macam tu juga zaman Mesolitik banyak baju berbucu yang tajam. Okay. Zaman Neolitik semua dah berubah. Kata manusia sudah pandai. Okay. Nampak tak bentuk batunya yang lebih cantik, lebih licin. Okay. Kemudian lebih nipih. Kemudian pada zaman logam, manusia sudah mencipta peralatan daripada zaman logam, so menghasilkan pelbagai peralatan untuk aktiviti bercucuk tanam kat sini. Kan kita ada beliung, ada soket, ada tulang mawas, ada kapak yang dibuat pada logam. Okey, kita masuk ke bahagian tembikar dan manik di mana di Malaysia pun ada juga kita jumpa tembikar, pembuatan tembikar dan pembuatan manik-manik. Okey, kita jumpa tembikar banyak di Gua Niah Sarawak. Okey, maksudnya kat sini manusia kat situ sudah ada kemahiran pembuatan. Okey, manusia pandai mencipta, pandai membuat bentuk. Okey. Melakukan inovasi. Mereka melakukan inovasi. Okay, membuat sesuatu yang baru yang tidak ada lagi pada waktu itu. Okay, tembikar dihasilkan dalam pelbagai bentuk, saiz dan corak ya. Yang ni dah cikgu kata, dia ada kemahiran. Okay. Boleh buat dalam pelbagai corak. Okay. Dan manik-manik juga dijumpai di Kuala Selinsing Perak dan di Lembah Bernam Selangor. Ini barang-barang yang dijumpai di Malaysia lah kan. Okey, kita dah pergi Melancong, kita dah jumpa tembikar kat Sarawak, kita pergi ke Perak, Selangor. Okay, kita dapat jumpa manik. Bukan setakat manik, kita dapat jumpa peralatan lain lagi kan. Peralatan yang dibuat pada logam. Inilah contoh tembikar yang dibuat daripada tanah yang dijumpai di Gua Niah Sarawak. Ni manik-manik, contoh manik-manik yang dijumpai di Kuala Selinsing. Manik dia besar-besar. Pakai buat rantai. Kemudian inilah contoh manik yang jumpa di Lembah Bernam Selangor. Ada ikat-ikat. Kalau awak tengok video tentang cerita zaman prasejarah, ada juga manusia yang pakai rantai kan, ataupun kita tangkal lah kot kan. Yang keempat, kita akan lihat lukisan gua dan ukiran batu. Kita nak pergi ke mana? Okey. Sebelum kita pergi, terokai di manakah lukisan gua yang kita nak masuk tengok. Kita lihat dulu dia kata. Dia kata lukisan gua ini adalah cara manusia pada waktu itu berkomunikasi untuk memberikan maklumat. Okey, dia melukis di dinding gua untuk dia memberitahu. Okey, cara bercakap dia orang lah waktu itu. Apa yang mereka lukis di dinding-dinding gua, adalah berkaitan dengan kehidupan harian mereka. Contohnya yang dilukis gambar buru haiwan kan dekat dinding, dan juga ada yang jenis puja apa yang mereka buat, mereka lukis kat dinding lah. Ada amalan agama ritual mereka. Dan apa yang mereka lukis itu, mereka menggunakan arang. Arang warna hitam. Kalau kita tengok yang warna merah, dia banyak menggunakan okar merah. Manakala ukiran batu pula, dia ada kaitan dengan budaya megalik. Kita tengok apa dia budaya megalik kan, dengan okar merah ni. Ukiran batu banyak ditemukan di Sabah dan Sarawak. Dan di Semenanjung Malaysia kita dapat lihat ukiran batu ni ataupun budaya megalik ini di Pangkalan Kempas Negeri Sembilan. Ingat lukisan gua mereka ni adalah satu cara untuk mereka bercakap dengan menyampaikan maklumat. So mereka lukis di dinding-dinding gua. Apa dia okar merah tadi? Inilah okar merah tadi. Bahan pewarna merah
yang diperoleh daripada batu kawi atau batu lada. Okey, dia memang berwarna merah. Okey, kemudian budaya megalit tadi adalah dia berasaskan penggunaan batu-batu yang bersaiz besar. Kita tengok contohnya ya. Inilah lukisan-lukisan yang terdapat di dinding-dinding gua. Ni kat gua ni ada haiwan-haiwan lah kat sini. Okey. Kemudian di lukisan gua di Gua Tambur dia ada orang, dia ada haiwan kat sini. Ni banyak guna ochre merah. Ada juga yang warna hitam guna arang. Inilah ukiran batu tadi. Ni contoh ukiran batu di Kelabit Highland Sarawak. Nampak dilukis. Bukan lukis lah, ukiran di atas batu yang besar. Ni yang tadi cikgu cakap budaya megalit. Di mana budaya megalit ni tadi pun batu-batu. Batu-batu ada yang diukir. Dan ada batu-batu ini ada yang kecil, ada yang tinggi, ada yang rendah. Yang di mana kebanyakan mereka kata batu-batu ini adalah dia kata sebagai batu hidup. Kan? Ni tapak megalit lah yang cikgu jumpa di Bekuh Johor. Dijadikan tempat lah, tempat peninggalan sejarah lah ni. So tak boleh usik lah kawasan ni. Nampak tu di bawah jabatanmu muzium jaga. Ni lah tadi batu megalit yang terdapat di Pekalan Kempas. Kalau boleh lihat lah kan, dia ada ukiran-ukiran yang terdapat di setiap batu-batu ini. Sebenarnya ada banyak lagi kawasan batu megalit ni di Sabah, di Sarawak. Ni tadi, ni ukiran yang ada di batu megalit. Okey, dia lukis dalam bentuk haiwan, ada bulan, ada matahari. Okey, yang ini dalam bentuk tumbuhan di atas batu yang berbentuk kemudi kapal. Di sini pun ada ukiran-ukiran ni. Okey. Ini ukiran batu ya, kita bagi batu megalit tu ya. Kemudian ada ukiran di atas batu megalit. Ni tulisan Allah yang diukir pada batu megalit berbentuk pedang yang tinggi tadi tu kan, yang tengah tu. Okey, ni berbentuk sudu. Kita lihat pada ekonomi. Aktiviti masyarakat pada zaman itu adalah mereka akan memburu dan memungut hasil hutan, di mana ia banyak dijalankan oleh masyarakat Paleolitik hinggalah ke zaman Mesolitik ataupun Hua Bin Hian. Okey, Neolitik tak. Neolitik lebih banyak menanam. Okey, buat sendiri ditanam. Okey, mereka buat aktiviti ni berbentuk sara diri sepenuhnya. Aktiviti mereka memburu lah kan. Macam mana mereka buat guna batu nak mendapatkan bahan makanan. Okey, aktiviti kedua yang dilakukan oleh masyarakat zaman prasejarah di tanah air kita ialah penanaman padi. Yang dilakukan oleh zaman Neolitik. Okey, di pinggir sungai dan lembah-lembah yang subur. Okey. Aktiviti pertama tadi memburu. Okey. Aktiviti kedua menanam padi. Okey, banyak dijumpai di Hulu Tembeling Pahang, Jenderam Heli Selangor, Lembah Nenggiri di Ulu Kintar. Okey, kawasan penanaman padi ni. Dan bukti dia ialah kita jumpa pisau tembeling di Pahang. Yang mana dia kata pisau itu digunakan untuk aktiviti penanaman ataupun menuai padi. Contoh kat bawah ni kan diguna pisau tembeling. Contoh gambar kadar hiasan gambar ni. Inilah contoh pisau tembeling. Ni macam gambar ni, nampak ni. Okey. Pisau yang gunakan masyarakat Neolitik. Okey. Untuk memotong padi, untuk menuai padi, dapatkan beras. Okey, yang ketiga, ekonomi yang ketiga adalah aktiviti perdagangan. Di mana pada waktu ini, aktiviti perdagangan adalah berbentuk barter. Okey, sistem barter ataupun sistem pertukaran barang. Okey, sama ada ia boleh berlaku di atas darat atau juga melalui maritim. So ingatlah sistem barter. Okey, barang dagangan yang penting pada waktu ini adalah loceng,
Ni loceng dan juga gendang gangsa. Lihat yang terakhir dari sudut kepercayaan. Bukti-bukti yang kita kata zaman prasejarah pernah wujud di tanah air kita iaitu Malaysia adalah dia jumpa ideofak di beberapa tanah perkuburan. Dia percaya bahawa di situ masyarakat mengamalkan kepercayaan dan memberikan penghormatan kepada orang mati. So kita jelaslah bahawa masyarakat dekat pada waktu itu pun menghormati orang-orang yang telah mati. Dia ada kepercayaan agama masing-masing. Kepercayaan masyarakat zaman prasejarah juga ada ditunjukkan melalui budaya megalit tadi pada batu-batu tadi, okey, batu-batu di mana wujudnya batu besar yang tersusun rapi dipercayai ada kaitan dengan amalan kepercayaan ritual. Okey. Sebab tu dia kata budaya megalit nampak batu-batu dia buat apa? Kepercayaan ritual lah. Okey, ni contoh kepercayaan kan. Ni kubur kepingan batu yang dijumpai di lembah Bernam Selangor. Okey, ni kepercayaan juga, penghormatan juga. Okey, mereka menanamkan mayat mereka, kebumikan mayat-mayat yang mati di atas perahu yang dijumpai di Kuala Selingsing. Okey, ni pengebumian keranda kayu. Ni simpanan keranda kayu di dalam gua-gua kita jumpa di pantai timur Sabah. Dan ada juga pengebumian di dalam tempayan-tempayan. Okey, ada banyak lah yang di Sabah, di Sarawak dan di Terengganu iaitu di Kampung Limbongan yang mana mereka simpan mayat dalam ini sebagai tanda penghormatan. Okey, yang ini ada bentuk pengebumian memanjang di Gua Cha, Kelantan. Yang ini pengebumian melentur di Gua Tanah Runtuh, Perak. Ini adalah kepercayaan yang diamalkan oleh masyarakat zaman prasejarah. Okey, ada kepercayaan masing-masing. Ni replika tadilah cikgu cakap kan, budaya megalit yang ada batu besar-besar ni. Ada juga batu-batu ini yang kita guna sebagai tanah perkuburan. Batu megalit hidup dan boleh memanjang serta meninggi sehingga ia dipanggil sebagai batu hidup. Kita boleh lihat batu-batu megalit ini di laman megalit yang terletak di Taman Putra Perdana di Putrajaya. Yang mana berada di kawasan berdekatan, bolehlah pergi kan melawat. Inilah batu-batu megalit yang terdapat di Taman Putra Perdana tadi, Putrajaya. Dikatakan lebih kurang 86 batu megalit dijumpai daripada pelbagai kawasan tapak seluruh Malaysia. Dia kata batu hidup. Kita boleh tengok lah. Ada batu yang tinggi, ada batu yang rendah. Di setiap batu-batu megalit ini, boleh lihat ukiran-ukirannya. Dan adanya bukti-bukti tadi. Ada 6 bukti tadi kan. 6 ciri yang berkaitan yang nak menunjukkan bahawa zaman prasejarah pernah wujud di negara kita. Di mana ia telah melalui pelbagai tahap. So kita boleh tengok, awak kena ingat ada 6 ciri tadi, 6 faktor lah yang mengatakan zaman prasejarah pernah wujud di negara kita Malaysia. So cikgu dah bincangkan tadi satu persatu. Cikgu harap anak-anak murid dapat faham dan bezakan antara 6 ciri tadi ataupun 6 faktor tadi yang menunjukkan bukti prasejarah pernah berlaku dan wujud di negara kita pada 40,000 tahun yang lalu. Okey kan? So, sampai di sini sahajalah video ini ataupun PDPR kita hari ini. Cikgu harap apa yang cikgu terangkan ini membolehkan awak faham, bolehkan awak mengingatnya dengan baik. Kita dah habis melancong ke negara kita Malaysia. Kita dah lihat kepercayaan, kita dah lihat ideofak, kita dah lihat teknologi, ukiran gua, ukiran batu dan lukisan gua.
So, cikgu harap video ini bermanfaat kepada awak semua. Okey, jangan lupa subscribe, like dan share. Sehingga kita berjumpa lagi pada video seterusnya. Bye. Assalamualaikum.